Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Ahmad Rashad Banjari dalam bab istihadah lagi. Dan kita sambung dah. Kalau perempuan itu adalah perempuan yang sudah pernah latih haid. Nah. Lepas tu dan ingat ia akan qadar haidnya lah. Dan dia ni normal lah haid, dan waktu nak haidnya normal, dan ingat jumlah hari haidnya dan waktunya lah. Maka dikembalikan pada waktu dan lamanya haid dan sucinya. Dan dia ni, dia tidak boleh membezakan sifat darah, maka dikembalikan ia kepada adat. Ia kembali pada kebiasaannya. Haid dan sucinya pada qadarnya dan pada waktunya, kebiasaan. Sebenarnya ikut mazhab kita ni darah nombor satu dah. Tapi sebenarnya kalau kita kira kaedahnya, sebenarnya kebiasaan itu nombor satu dah. Bukan darah haid nombor satu, tapi kebiasaan itu nombor satu. Apalah gitu kan. Dan ditetapkan, sabitlah ditetapkan kebiasaan jika tidak berubah-ubah. Tidak berlalu, tidak berubah-ubah. Kalau ia haid dalam sebulan 5 hari. 5 hari dalam sebulan. Daripada permulaan bulan, kemudian ia pada permulaan 5 hari, kemudian ia istihadah pada bulan yang kedua. Ia menyakit kedua. Ada penyakit. Maka ditetapkan hari haidnya 5 hari yang kedua. Seperti ditetapkan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi ikut yang pertama ni lah. Ikut kebiasaannya. Apabila terjadi berulang dan kalau kebiasaan berlaku 5 hari pada setiap bulan menjadi 6 hari pada suatu bulan hak dahulu dan bulan istihadah, iaitu 6 hari inilah hukum pada kebiasaan tidak berubah. Jadi biasa 5 hari dah. Tiba-tiba beroleh-oleh adatnya lah. Tapi jika adatnya bertukar dah, berpindah adatnya pada 6 hari, maka tak tahu dari istihadahnya, ia kena kira hak 6 hari lah, lepas 6 hari dah. Jadi dari istihadah dia kena kira dikembalikan pada haidnya, pada adatnya dahulu, iaitu 6 hari itu darah haid, lepas tu baru istihadah. Jadi 6 hari itu kira haid, lepas tu baru istihadah. Tak berubah lagi itulah kat tu. Hak lebih tu dikira istihadah. Ia kira hak mana haid dia tetap dah. Hak tu nombor satu dah. Okey, seterusnya. Tapi kalau kebiasaan haidnya berubah-ubah, ini masalah. Jadi jika haidnya selalu tidak tetap, terkecuali 2 kali, umpamanya di dalam sebulan 3 hari. Dan pada bulan kedua 5 hari. Dan pada bulan yang ketiga 3 hari dah. Betul. Tidak sabit dah. Adat itu melainkan dengan 2 kali. Seperti ada 3 hari dia, ada 5 hari, dan ada 7 hari, ada juga dah. Dan bulan yang keempat 3 hari. Bulan kelima 5 hari pula. Dan bulan ke-6 7 hari. Pada bulan yang ke-7 istihadah ia. Ada nyakit. Baru mari lepas bulan ke-7 tu baru haidnya, baru mari istihadah.
Bulan ketujuh tu mari istihadah. Maka jumlah hari haidnya dikembalikan pada bulan yang ketujuh. Tu 3 hari. Dan bulan yang ke-8 tu 6 hari. Dan bulan ke-9 tu 7 hari. Seterusnya berlaku demikian, maka berulang kembali 2 kebiasaan seperti ia istihadah pada bulan ke-4. Dikembalikan jumlah hari haidnya 7 hari yang kebiasaan haidnya ia dahulu dari bulan istihadah. Jadi ia rotik dia kata dah. Asalnya kita ni memula tu sebulan 3 hari, memula 3 hari. Lepas tu kedua 5 hari, ketiga 7 hari. Keempat 3 hari. Kelima 5 hari. Yang nasabnya 3 5 7 dah. Kelima 5 hari, ketujuh. Ketujuh tu ia biasa dia kata rotik kita 3 5 7, 3 5 7. Dah. Boleh kena 7 hari. Boleh ketiga 3 hari. Boleh keempat 3 dan bulan kelima 5 hari. Boleh kena 7 hari. Boleh ketujuh. Boleh ketujuh tu ada istihadah. Jadi 3 5 7 jadi boleh ketujuh tu maksudnya 3 hari je haid dia dah. Hal lebih lagi ni kira berkedar haid. Maka jumlah hari haidnya dikembalikan kepada bulan yang ketujuh lah. Itu 3 hari dah. Ini kira kebiasaan 3 5 7 dah. Tahu lah. Ada kau orang gini. Tak ada kau tak wujud tahu lah. Ini mikir kita. Okey, lepas tu tapi kalau dia lupa tapi kalau lupa akan jumlah hari haidnya dah. Yang selalu berubah-ubah itu ada kebiasaannya atau sama. Dan ia lupa akan akhir hari perputarannya, maka dalam kedua masalah terakhir itu nescaya ia wajib melaksanakan cadangan. Istihad dah. Mengerjakan ihtiyat ni cadangan ni kata dah. Cara berhati-hati ni mungkin ihtiyat dah. Maka ditetapkan hari haidnya 3 hari pada setiap bulan. Dia kira ambil setiap bulan 3 hari dah, paling rendah. Maka sudah 3 hari itu adalah diharamkan bersenggama dan lainnya seperti hukum haid dan tetap kewajipan melaksanakan ibadah seperti hukum bersuci hingga berakhir 7 hari. Maka hendaklah menjadi mandi pada akhir hari dari akhir 7. Maka sudah dari 7 hari adalah seperti hukum suci sampai akhir bulan. Jadi dia gini yang kata nak. Orang hak tak tahu dah. Istai 357 ni tu ikut dia lah. Tapi paling pendek dia 3 hari dah. Dia darah dia tak boleh beza dah. Ni ceritanya dia tak boleh beza darah pula. Kebiasaan tak boleh beza darah, tak boleh beza. Maka dia paling ambil paling sikit 3 hari. Tapi lepas 3 hari tu dia kena mandi, kena semaya, tapi tak boleh bersenggama dah. Siapa je 7 hari lah. 7 hari tu hari kepak sampai ke hari 7 tu dia kena semaya dah ya dah. Dah tu cara dia lah. Lepas tu hari 7 tu memang cuci lah. Lepas 7 tu sampai ke lepas hari 7 hari ke-8 sampai ke 30 tu kira suci dah. Kalau dia sudah kalau ia sudah biasa haid dan jumlah hari haidnya tetap dan ia ingat hari dan waktunya, dan warna darahnya pun dapat dibezakan sesuai dengan syarat telah ditetapkan dahulu, maka ditetapkan dengan adanya perbezaan bukan menurut kebiasaan pada tempat yang berubah-ubah.
Dan tidak diselingi antara kebiasaan dan perbezaan itu pada waktu suci yang terpendek. Seperti kebiasaannya haid 5 hari pada awal setiap bulan. Kemudian istihadah. Maka dilihatnya darah merah 5 hari daripada awal tiap bulan, maka darah hitam 5 hari, kemudian terus keluar lagi darah merah. Maka haidnya adalah darah yang hitam. Kerana perbezaan lebih kuat dari kebiasaan. Kerana tamyiz adalah tanda yang sekarang. Dan kebiasaan tanda yang telah lalu, dan juga tamyiz itu tanda pada darah. Dan kebiasaan adalah tanda pada yang memiliki darah. Ni ingatlah air haid ni. Dah cuma dia ni. Jadi masalah dia ni darah merah 5 hari. Lepas tu baru darah hitam 5 hari. 10 hari dah. Kemudian mari pula darah merah. Lepas tu. Nescaya haid ni adalah darah hitam, bukan darah merah hak mula. Kerana bahasanya beza tu lebih kuat daripada adat. Jadi hak ni yang pembeza darah hitam tu lebih kuat daripada adat dia. Kerana tamyiz tu membezakan itu alamat yang hadir, yang terang lah, yang jelas daripada adat dah. Jadi dia kata bukan hak merah hak mula 5 hari mula. 5 hari hak kedua tu, kira tu dah ada haid sebenar. Lepas tu hari kedua tu istihadah pula lah. Hak mula tu istihadah. Hak tengah-tengah pula darah haid. Pasal kata tamyiz. Hak warna darah beza tu lebih utama daripada adat kebiasaan. Dia kata gitulah. Okay, lepas tu, adapun jika menyalahi antara kebiasaan dan perbezaan tamyiz itu dalam waktu haid yang terpendek, umpamanya. Umpamanya, kebiasaan haidnya 5 hari pada awal bulan. Itu kebiasaan dia dah. 5 hari setiap bulan. Awal bulan dah. Lepas tu kemudian istihadah pada bulan yang berikutnya. Dah. Lepas tu istihadah. Bulan ni haid lah. Biasanya 5 hari. Lepas tu hari berikutnya, bulan berikutnya istihadah. Dan dilihatnya darah merah selama 20 hari. Dari 20 hari itu darah merah. Dan diiringi dengan darah hitam selama 5 hari. 20 hari. Lepas tu 5 hari darah hitam. Jadi darah hitam tu, darah merah dulu baru hitam. Kemudian maka darah hitam 5 hari dah. Kata gitulah. Maka darah merah yang keluar 5 hari pada awal bulan itu adalah darah haid. Pula dah. Jadi 5 hari hak mula dah. Pada ada merah masa tu dah. Dan darah hitam yang keluar selama 5 hari berikutnya itulah haid lain pula. Dan masa keluar darah merah antara keduanya itulah darah istihadah. Dia kata gini, 5 hari dalam 20 hari tu darah merah semua. Ada 5 hari darah kira darah haid memula dah. Lepas tu ada 15 hari lagi darah merah tu bukan haid. Lepas tu mari darah hitam 5 hari tu haid memula dah. Pasal ia masa suci terpendek je 15 hari. Jadi hak ni lepas 15 hari dah. 5 hari lepas 5 hari darah hitam tu selepas 15 hari istihadah tu kira lepas dah masa suci, kira darah haid mula dah. Jadi 15 hari tu, jadi 20 hari tu dibagi 2, 5 hari haid, 15 hari istihadah. Lepas 5 hari kedua tu darah hitam tu dikira darah haid semula, baru pula. Itulah ni kata dah. Ketahuilah bahawa perempuan yang sudah pernah haid, perempuan yang sudah pernah haid, dan waktu haidnya tertentu. Dia ada waktu yang biasalah adanya. Maka bila melebihi dari waktu haid yang kebiasaan,
Maka dicegah mengerjakan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang haid lah. Jadi dia tak boleh buat lah larangan-larangan orang haid tu lah. Kerana diperkirakan darahnya terhenti selama 15 hari. Jadi dia ni ada hari biasa dia. Lepas tu dia biasa, dia kira-kira ni 15 hari tu ada masa suci je lah. Kalau darahnya terhenti selama 15 hari atau kurang, maka semua itu adalah darah haid. Semua dalam waktu tu darah haid. Dan kalau keluar darahnya melebihi 15 hari, wajib ia mengqada ibadah pada masa selain dari masa haidnya yang biasa. Dan pada putaran yang kedua dan ketiga, apabila darahnya keluar melebihi hari yang kebiasaan datang haid, wajib atasnya mandi, solat dan puasa kerana telah diyakinkan itulah istihadah. Jadi dia ni biasa haidnya berapa hari, 7 hari, 9 hari, ke 5 hari dia ikut lah. Lepas tu tiba-tiba satu kali tu 5 hari lebih sampai ke 15 hari dah. Kira-kiranya nak sampai ke 15 hari, kira-kira ni berhenti lah sampai 15 hari. Kalau darah berhenti selama 15 hari atau kurang, semua tu dia anggap darah haid lah. Gitulah dia katanya nak. Dan kalau darahnya lebih daripada 15 hari, wajib ia qada ibadah pada masa selain dari masa haidnya biasa. Contohnya dia ni biasa ni hari lah dia haid lah. Tiba satu kali tu ngarut ke situ, jadi siapa ke dia tunggu-tunggu lebih ni hari, siapa ni 15 hari contohnya. Jadi kalau berhenti 14 hari contohnya, ataupun 15 hari ataupun 14 hari berhenti lah. Jadi ia boleh anggap semua tu kira darah haid lah. Cuma ni lebih 16 hari masalah lah. Tadi hak biasa dia 6 hari je haid. Tiba-tiba boleh tu ngarut sikit jadi sampai ke 16 hari. Ini nak kira kan. Jadi dia ni tunggu-tunggu ingat ke haid sungguh tak berhenti ke bila-bila. Tengok sampai 16 hari baru berhenti dah. Jadi dia kena qada belakang hak ia tak semaya tu lebih daripada 6 hari dah. Hari ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dekat 9 hari dah. Dia kena qada belakang dah. Semaya dia sebabnya dia kira pengikut hak kebiasaan. Kalau dia lebih 16 hari dia kata dah. Lebih kali 16 hari lah. Kalau dia tak sampai 15 hari tak apalah. Dia kata kalau tak boleh beza ni, tak ada tamyiz, tak boleh nak beza, dia kena pakai hak adat kebiasaan ni. Adat kebiasaan ni 6 hari ke 7 hari hak dia je lah. Biasa dia. Tiba-tiba hari tu ngarut sikit sampai 16 hari, 17 hari dah. Jadi kalau lebih sampai 16 hari, kalau dia ada kebiasaan ni hari 7 hari, dia kena qada hari ke-7 tu. Sampai ke hari ke-15 ke. Dia kena qada sebenarnya, kena qada lah. Gitulah dia katanya. Dia kalau tak sampai 15 tak apa. Hak cerita ni sampai 16 dah. 16, 17. Kalau tak sampai 15, 5 hari tu, dia ada adat kebiasaan dia dah. Adat dia 6 hari 7 hari. 6 hari 7 hari. Tiba-tiba hari tu boleh tu ngarut. Boleh tu ngarut sampai 17 hari dah. 17 hari. Ngarut lebih sampai 17 hari. Jadi dia kena pakai hak biasa. 5 hari 6 hari tu, 6 hari lah. Jadi hari 7 sampai ke hari 16 ke 17 tu dia kena qada semua semaya dia dah. Dia kira masa tu masuk istihadah. Bukan lagi haid dah. Okey. Dan jika perempuan itu haidnya sudah normal dah, baik jumlah harinya maupun waktunya, namun ia lupa jumlah harinya, ingat pula 6 ke 7 hari ke 8 hari dah. Dan awal waktu haidnya pun dia lupa. Dan inilah dinamakan mutahayyirah mutlaqah. Dia tak ingat bila dia start haidnya.
Ni panggil mutahayyirah mutlaqah. Tak tahu sungguh lah. Jadi orang yang bingung terhadap haidnya sendiri tu. Maka wajib atasnya melakukan cadangan ihtiyat. Melakukan ihtiyat lah. Oleh sebab tiap-tiap waktu yang terdahulu diperkirakan baginya waktu haid. Kena ihtiyat. Berhati-hati dah. Lebih ambil hak kira paling selamat lah. Tiap-tiap masa lalu atasnya diihtimalkan baginya haid lah. Dan suci. Bukan suci, bukan haid. Dan terhenti darah haidnya. Maka keadaan dirinya seperti hukum orang yang haid dari segi diharamkan mengadakan senggama lagi selagi tak yakin. Menyentuh Quran, baca Quran dalam solat, tawaf dan itikaf. Ini dikira dia macam dalam haid. Kan diperkirakan dalam keadaan haid lagi. Dikira macam haid lah dalam larangan ni. Jadi dikira ni dalam haid lagi. Dan juga ia seperti hukum orang yang suci dari segi tidak haram menolaknya. Wajib mengerjakan ibadah yang memerlukan niat seperti solat, tawaf dan puasa. Dan wajib atasnya mengerjakan semua itu kerana diperkirakan ia dalam keadaan bersuci lagi. Jadi hak logik ni. Dan dia kena kira dia suci dah. Dia waswah. Dia suci ke ataupun dia haid dah. Dia tak ingat kan mutahayyirah mutlaqah. Start pun tak ingat, habis pun tak ingat. Jadi tak tanda ke apa dah. Dia wajib mengerjakan ibadat yang terkehendak kepada niat. Semaya ke, tawaf ke. Jadi dia kena ihtimal suci dah. Dan wajib atasnya mandi bagi tiap-tiap fardu dah. Wajib atasnya mandi bagi pada setiap kali mengerjakan yang fardu dalam waktunya. Kalau diperkirakan darahnya berhenti pada ketika itu, jika tidak tahu pasti akan waktu berhenti darahnya keluar. Jika tak tahu pasti tubik ke beti ke dah. Jadi kena kira. Itu masa tu kira betilah darahnya. Jadi kira semaya setiap kali nak semaya fardu. Tetapi kalau diketahuinya umpamanya pada waktu matahari tenggelam, maka wajib atasnya mandi pada tiap-tiap malam atau siang. Itu banyak dia dah, berarti darah itu waktu tu contohnya. Terkecuali pada ketika matahari tenggelam. Ia bersolat dengan mandinya tadi akan solat maghrib. Dan cukup mengambil wuduk saja untuk mengerjakan fardu selain daripada maghrib, bukan pada waktu yang lainnya. Ni kalau dia berhenti tu ada timing lah. Jaga berlaku dah. Dia berhenti timing dia. Antara gorik ni ke antara ni jaga berlaku dah. Dan wajib atasnya puasa Ramadan. Dan wajib atasnya puasa Ramadan kerana Dan wajib atasnya puasa Ramadan kerana diperkirakan ia suci dalam sebulan. Kemudian maka hendaklah dipuasakannya pula segenap sebulan. Kan ni kena qada ni. Nak sebulan ni. Kalau telah dipuasakannya 2 bulan, tinggal atasnya puasa 2 hari jika tidak terbiasa putus darah haidnya pada malam seperti biasanya darahnya pada waktu siang hari. Atau ragu apakah waktu malam atau waktu siang hari darahnya berhenti. Jadi dia tak tahu. Biar marah ke siang hari berhenti. Dia ni tak tahu bila dah. Ni biasanya dah. Kerana diperkirakan ia haid 5 hari. Dan awal keluar darah pada waktu siang hari. Dan berhenti pada siang hari yang ke-16. Hari ke-16 nak berhenti. Siang hari pada ke-16.
Maka rosaklah 16 hari pada bulan pertama dah. Dia rosak dah 15 hari tu ke hit lagi lah. Cuma dia sehari kena belah baru ting jadi jadi dan 16 okey, dan 16 pada bulan yang kedua. Dan sah puasanya 14 hari pada bulan pertama. Pasal 16 tu tak boleh sekat tu tak batal lah. Dan dia 14 tu dia start puasa hari ni kena belah pun tak jadi juga sebab dia baru berhenti kan situ. Jadi 14 jadi bulan pertama dah. Dan 14 hari pada bulan yang kedua pula. Maka jumlah puasanya yang sah 28 hari. Maka tinggal atasnya puasa 2 hari lagi. Ni detail sangat lah Ibn ni. Pasal puasa pula lah. Puasa ni seolah-olah ni dah jadi payah lah. Dia kira walaupun kira istihadah dah tak. Tapi kira tak dihagi lah. Kalau dia ada was-was itu tak berhati-hati ni. Kijik berhati-hati ni. Dan jika kebiasaannya darahnya berhenti pada waktu malam. Tidak dikerjakannya sama sekali puasa. Tapi biasanya dia malas dah. Dia berhenti hit dah. Maka jika tinggal atas puasa 2 hari, maka hendaknya dipuasakannya untuk keduanya 6 hari. Ada 8 hari, 3 hari pada awalnya dan 3 hari pada akhirnya, maka tunailah 2 hari disebabkan haid. Jika haidnya datang pada hari pertama, maka putuslah ia pada hari yang ke-16. Hari pertama tu. Jadi sampai ke hari dah tak ada lah putus dah. Maka maka sah puasanya 2 hari yang kemudiannya, dan jika darah itu keluar pada hari yang kedua, sahlah puasanya 2 hari iaitu yang pertama sudahnya yang ke-18. Dan kalau darah itu keluar pada hari yang ketiga, sahlah puasanya pada hari pertama. Jika darahnya datang pada hari yang ke-16, sahlah puasanya pada 2 hari iaitu yang kedua dan yang ketiga. Dan jika datang ia pada hari ke-17, sahlah puasanya pada hari yang ke-16 dan hari yang ke-13. Dan jika datang dari darah haidnya pada hari ke-18, sahlah puasanya pada hari ke-16 dan ke-17. Belik ni terbaca seterusnya. Dan kalau diqadanya itu puasa sehari, maka hendaklah dipuasakannya 3 hari daripada 17 hari, iaitu hari pertama, yang ketiga dan yang ke-17 disebabkan haid. Dan kalau datang darah pada hari pertama, sah puasanya pada hari yang ke-17. Dan kalau keluar darahnya pada hari ketiga, sah puasanya pada hari ke-pertama. Dan kalau akhirnya haidnya itu hari pertama, sahnya puasa hari yang ketiga. Dan sah puasanya pada hari yang ke-17. Dia belik belakang ni nak. Dia kiranya nak kira sampai 15 hari. Benar cerita ni nak. Mana kira hari yang kira tak boleh puasa, mana tak boleh puasa. Dan pasal ni kalau darah bersama-sama tak berhenti, mana so penting ya. Okey. Okey, kalau perempuan
Kalau perempuan yang sudah biasa haid dan waktu haid dan jumlah harinya teratur. Dan ia ingat akan jumlah harinya namun lupa waktunya. Atau ingat akan waktunya namun lupa jumlah harinya, mutahayyirah nisbiyah. Maka ia diyakinkan haidnya, maka ia dihukumkan haid. Ini hak mana yakin. Dan waktu yang diperkirakan haid dan suci adalah seperti yang lupa jumlah hari haid. Dan waktu dari segi wajib melaksanakan ihtiyat. Dalam waktu itu, maka wajib atasnya mengerjakan ibadah yang memerlukan niat. Seperti solat, puasa dan sebagainya. Jadi gini ya. Diiktimarkan diperkira haid lah. Ada waktu. Waktu yang mungkin haid, mungkin suci iaitu istihadah lah. Waktu suci, istihadah tu waktu suci lah. Lupa jumlah hari haid dan waktu dari segi wajib melaksanakan ihtiyat. Dalam waktu itu, maka wajib atasnya mengerjakan ibadah memerlukannya. Jadi, kena semaya dia lah. Jadi, wajib semaya dah. Puasa dan sebagainya. Kerana dia diihtimalkan, dianggap dia sebagai suci. Tapi, masalah dia haram baginya. Haram baginya melakukan senggama, menyentuh Quran dan sebagainya. Kerana diperkirakan ia dalam keadaan haid. Tapi dia ni kena berhati-hati. Ihtiyat tu dia kena anggap dia tak boleh senggama satu Quran kerana anggap haid. Dan wajib atasnya mandi pada setiap kali melakukan yang fardu jika diperkirakan darahnya terhenti. Mungkin berhenti masa ni, mungkin berhenti masa ni, mungkin berhenti masa haid. Darah tubik tu dianggap masa istihadah. Gitulah maksudnya dah. Dan wajib atasnya mandi tiap-tiap fardu jika diihtimalkan puasa putus darahnya dah. Contoh masalah mutahayyirah. Perempuan tak tahu dah. Pening, tak tahu. Bila habis haid dia. Yang lupa jumlah hari dan ingat waktunya. Ingat waktu start haid lah dah. Seperti dikatakannya adalah haidku mula-mula datang pada awal bulan. Berapa hari bulan tu ingat. Berapa hari bulan tarikh awal tu tahu. Dan aku tidak ingat jumlah harinya. Maka sehari semalam pada awal istihadah itu haid dengan yakin. Jadi tercampur dari istihadah sehari semalam itu mesti dah haid. Dan setengah yang kedua dari bulan itu suci dengan yakin. Jadi 15 hari yang akhir itulah. Yakinlah. Contohnya 1 hari bulan tu dia mari dah darah nak. Ingat. Cuma betul-betul lah nama dah. Jadi 1 hari tu wajib dah dia 1 hari paling kurang haid. 15 hari lepas tu kalau mari haid istihadah ni haid campur gaul ni lebih 19 hari. 15 hari dia tu dikira yakin dia istihadah iaitu masa suci dia. Dan antara kedua waktu itu diperkirakan haid suci dan terhenti darah keluar. Jadi antara keduanya mungkin haid, mungkin suci daripada haid tu masuk start istihadah. Dan putus darah haid lah, putus darah apa? Terhenti darah keluar tu darah keluar haid lah. Dan kalau katanya aku ingat terhenti darah haidku pada akhir setiap bulan, namun lupa jumlah harinya. Jadi dia tak ingat hari dia. Dia biasanya dia berhenti, bukan ingat masa start. Ingat masa akhir haid lah. Darah berhenti haid dia lah. Biasanya akhir setiap bulan lah. Kita kata 30 hari bulan sekali dah. Dia berhenti. Maka 15 hari yang pertama masa sucinya dengan yakin dari sehari semalam pada akhir bulan itu haid dengan yakin. Dah. Jadi dia akhir pula yakin, bukan awal nak. Sekali awal nak. Akhir bulan tu dia memang biasa berhenti masa tu dah. Kebiasaan dia.
Di akhir bulan tu lah dia anggap tu hari Eid, yakin. Sehari semalam akhir. Mungkin sekali awal ni akhir. Dan antara dua diperkirakan waktu Eid dan suci. Dan tidak diperkirakan waktu terhenti darah. Jadi hak yakin gini lah. 15 hari pertama tu kena yakin masa suci ni dulu dah. Masa 15 hari pertama tu wajib yakin suci. Dan sehari semalam pada akhir pula. Hik pula dah. Dia terbalik dah. Sekali sehari semalam awal dah. Ni sehari semalam akhir. Kerana dia mutahayyir. Dia bangun tak tahu menusuk dah. Antara dua tu. Antara akhir tu. Jadi hari ke-16 sampai ke hari ke-29 tu. Waktu dikira mutahayyir dah. Tak tahu apa menusuk. Gitulah dia tak tahu situ dah. Kalau katanya aku, jadi tak ada lah waktu putus haid. Pasal putus haid ni biasanya awal ni cerita ke akhir. Kalau katanya aku pada setiap akhir bulan, di awal bulan berikutnya dalam keadaan haid. Nama aku lupa jumlah harinya. Sekejap pada awal setiap bulan dan sekejap pada akhir bulan yang berikutnya. Haid dengan yakin. Dan sekejap dari yang ke-15. Dan sekejap dari awal yang ke-6 suci dengan yakin. Ni kebiasaannya dah. Pasal bulan tu ikut kita dah. Dan sekejap dari awal bulan dan dari akhir yang ke-15 hari bulan hijrah. Diperkirakan waktu haid dan terhenti darah dan yang berikutnya dari sekejap yang awal yang ke-16 sampai ke sekejap yang ke akhir bulan diperkirakan haid dan suci dan tidak diperkirakan terhenti darah. Jadi ada hak. Kita boleh ada kan terhenti darah ni awal bulan. Tak start dengan boleh tahu awal start. Masalah tak tahu start bila ni, waktu jadi masalah. Jadi, kalau hak akhir tu, kaedah akhir bulan kan, kita cerita ni tak tahu, kita kira start. Start nanti kira putus lah. Dia kira akhir pula dah. Ini jenis mutahayyir lah. Ni contoh mutahayyirah yang payah sikit. Semua ni gini ni sebenarnya. Pasal bila masalah ni tidak kira boleh hijriah ke boleh masihi ke tidak kira. Pasal dia ada rotik dia lah. Ada putaran rahim tu nak keluar darah, nak suci dibina semula rahim dah. Jadi dia tak kira waktu kita sebenarnya. Nah. Tapi tahulah kita ni bicara gitu dah. Sedangkan dia tak boleh pakai akhir bulan awal bulan pun tak boleh pakai sebenarnya pasal dia ada circulation dia dah. Putaran haid dia tidak seperti boleh komariah ke boleh matahari ni bukan bulan sebenarnya. Orang panggil bulan matahari ni bulan tu. Masih ni lah. Jadi waktu tu tak serupa kalau kira dah. Lain sikit. Tak apalah dah. Okey, contoh masalah mutahayyirah yang lupa waktu. Dan ingat jumlah harinya. Dia start ni tak ingat dah. Tapi tahu biasa tabiat dia berapa hari dia haid. Dia kata yang katanya kebiasaan fardu 6 hari dalam 10 hari yang pertama. Itu biasa 10 hari boleh hijrah ni. Contoh dia 10 hari 30 hari tu. Jadi biasa 6 hari dalam 10 hari pertama tu dia haid dah. Tarikh setiap bulan. Namun aku lupa awal waktunya, apakah awal waktunya hari pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Itu ingat tak? Jadi dia 10 hari tu kesok. Mungkin hari pertama, naik daripada 10 tu. Yang pertama lagi tak? Dia boleh kesok naik hari tu. Yang kedua dah start dari hari kedua sampai ke hari ke-7. Nah, mungkin hari ketiga sampai ke ke-8. Mungkin hari ke-9 sampai ke hari ke-10 dah. Gitulah lebih kurang dah. Dalam hari dalam 10 hari tu. Cuma awal lewat tu tak tahu dah. Maka diperhitungkan hari yang kelima dan ke-6 itu hari haidnya.
Jadi hari kelima kena tu wajib dah. Nah, pasal dia boleh gerak tu dah. Satu siapa ni boleh gerak tu. Tapi hari kelima kena tu kita tak boleh lepas dah. Wajib dah. Hari kelima kena tu kena. Awal kena. Kalau dia sapak ke 10 dah. 10, 9, 8, 7, 5. 5 ni kena jugalah. Rapak pergi ke ujung tu. Jadi 5 dengan ni lah mana pun kena dah. Dan yakin. Dan 20 hari berikutnya hari suci dengan yakin. Atau 20 hari berikut tu. 10 pertama tu masalah. 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. 10 hari yang kedua, 10 hari ketiga tu, 20 hari tu memang tak ada masalah. Memang suci semua lah. Dan 4 hari yang pertama itu diperkirakan hari haidnya. Dan suci. Ni jadi Mutahhirah dia tak tahu. Kira ada mungkin suci, mungkin haid tu, iaitu hari pertama, kedua, ketiga, empat dah. Dan tidak diperkirakan hari terhentinya darah. Jadi tak kira lah hari terhenti darah ni kalau yang ambil 4 hari tu. Dan hari ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 itu diperkirakan hari haid suci dan terhenti darahnya. Ni pula kalau kita kira awal. Jadi dia mungkin berhenti pada hari ke-7. ke-8, ke-9, ke-10 dah. Kalau katanya haid ku 5 hari dalam 10 hari yang pertama dari setiap bulan. Nama aku lupa waktu awalnya, tapi aku pada hari pertama suci. Maka pada hari ke-6 haid dengan yakin. Hari pertama suci dengan yakin dan 20 hari kemudian suci dengan yakin. Dan hari yang kedua hingga akhir hari kelima diperkirakan haid dan suci. Hari kedua hingga akhir hari kelima diperkirakan haid pun mungkin, suci pun mungkin. Jadi dia mungkin suci dengan haidnya hari yang kedua hingga kelima dah. Dan tidak diperkirakan terhenti darahnya dari hari yang ke-7 sampai akhir hari yang ke-10 diperkirakan hari haid suci dan berhenti darahnya. Ihtimal juga situ dia. Jadi hari terakhir pun mungkin suci, mungkin haid. Kalau katanya haidku 10 hari dalam sebulan, aku lupa akan waktunya dan tidak ada yang diakikkan tentang haid dan sucinya, hanya 10 yang pertama, maka diperkirakan haid dan suci dan tidak diperkirakan waktu berterhenti darah. Dan kemudian hari ke-10, 10 hari yang pertama hingga akhir bulan dikirakan waktu itu bagi ketiganya. Jadi kita ni nak panjang-panjang ni ihtimal banyak-banyak ni bagi yang anggaran lah. Kerana tak tahu bila tu setengah ulama kita ni bincang lah. Dan benda ni kitabnya besar, pasti kitab Tuhfah ke kitab Nihayah Syiram itu bincang lah. Pasal perbincangan ini sebenarnya melampaui dalil lah. Sebab dalil ni tak kita detail tahu ni nak. Cuma kemungkinan dan benda ni kadang-kadang kait dengan matematik jugalah. Kira je. Tapi kalau bagi tu ada petunjuk yang jelas daripada ilmu perubatan ke apa, kau boleh cek. Kuno ketah ke apa dia, kau boleh tukar warna, kau boleh ni tarhik tanda gini hak ndar ke kena bahan kimia ke apa dah. Ketah litmus ke apa dah. Asid tu kalau boleh buat kaji tu lebih diyakini lah kalau kita zaman moden ni. Dan orang yang ada penyakit ni, kalau ada pelik lah dah, penyakit pelik darah lama sangat ni. Pelik-pelik ni kena jumpa doktor lah. Bukan sekadar kita kira berdasarkan kira ni semuanya ihtimal je lah. Ihtimal lebih kurang. Anggaran kira matematik yang untuk menganggarkan manakah yang haid, manakah yang istihadah, supaya boleh tentukan mana boleh semaya, mana tak boleh semaya. Gitu lebih kurang dah. Tapi untuk diyakini, untuk lebih jelas, boleh cek dengan doktor untuk pastikan, terutama kalau ada penyakit. Istihadah ni kalau penyakit tu takut jadi bahaya pula, kehilangan darah.
darah rahim ni keluar ni tak apa molek tu, darah sihat tu dah. Sebab dia rahim ni macam basi, benda yang tidak diperlukan, kotoran dia kena keluar dah. Itulah tak boleh duduk dalam. Itulah macam kita kalau kita berhegok tak habis zat-zat diambil, makanan kita kena buang lah, dia toksik. Begitu juga rahim ni sebenarnya akan dibuang sebagaimana kotoran lah, benda kotor yang keluar untuk membersihkan rahim, untuk ganti dengan apa, bahan baru lah dah, bahan baru dah. Tapi kalau darah istihadah ni bahaya kalau keluar sentiasa. Darah tu mungkin bukan daripada rahim, mungkin daripada rahim yang digunakan untuk anak tu, dia mungkin daripada tempat lain yang mungkin lebih membahaya kesihatan. Jangan duk main lah, jangan duk jadah gitu, kena cek dengan doktor, takut ada penyakit yang berbahaya dah. Wallahu alam, tu lah secara ringkasnya dah, secara asasnya nak bincang tu, hak mana yakin tak yakin, hak panjang punya belik ni dah. Kita nak tahu hak mana masa suci dan bilakah masa tak suci supaya boleh mengerjakan semaya dah. Wallahu alam, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanaka, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.